Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram sehinggalah kepada Masjidil Aqsa pada malam hari bagi memperlihatkan ayat-ayat kami. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Surah Isra ayat yang pertama. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, yang berhormat adun kawasan, Datuk dan juga pimpinan-pimpinan di semua peringkat, pimpinan-pimpinan masjid, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah. Di atas nikmat, Allah telah memustajabkan doa kita. Yang kita berdoa pada tahun lepas, supaya Allah kembalikan lagi kita ke bulan Rejab, bulan Sya'ban dan Ramadan pada tahun ini. Syukur pada Allah di saat mana ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia. Tetapi Allah masih lagi memberi peluang untuk kita terus memasuki bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Yang kalau kita hidup zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh lihat bagaimana cerianya wajah Rasulullah saat ini. Sukanya Rasulullah tatkala mana bulan Rejab. Masuk saja dalam bulan Rejab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ulang sepotong doa yang menunjukkan kegembiraan Rasulullah dengan datangnya bulan Rejab ini. Doa itu dibaca dan diulang oleh Rasulullah. Doanya, Allahumma barik li bi syahri Rejab wa barik li bi syahri Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Rasulullah ulang doa ini, ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban, panjangkanlah umur aku ya Allah, agar aku sempat memasuki bulan Ramadan pada tahun ini ya Allah. Ini doa yang Rasulullah baca dan Rasulullah ulang. Yang Rasulullah nak bagi tahu, ya Allah, kalau ditakdirkan aku mati pada tahun ini ya Allah, pilihlah kematian aku setelah mana aku berjaya masuki bulan Ramadan ya Allah. Ini doa Rasulullah lah. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah ya Allah. Raya tu yang orang kita nampak. Kita jarang nampak yang Ramadan tu yang besar. Para hadirin sekalian, kalau para hadirin sekalian baca
doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kata tak ada doa yang Rasulullah baca doa untuk masuk bulan. Tak ada doa yang Rasulullah masuk saja bulan Rabiul Awal, Rasulullah baca doa. Padahal bulan Rabiul Awal bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal bulan Safar, orang kita cukup takut masuk dalam bulan Safar. Sehingga jadi budaya setengah di kalangan masyarakat kita ni buat mandi Safar, mandi tolak bala dan seumpamanya. Tapi tak ada doa yang dibaca oleh Rasulullah bila masuk bulan Safar. Masuk dalam bulan Muharram, bulan yang besar awal tahun. Kira-kiranya tahun di awal bulan 1 dalam kalender Islam. Tak ada doa khusus yang Rasulullah baca. Tapi masuk bulan Zulhijjah, padahal bulan Zulhijjah ni bulan besar. Bulan 12 dalam kalender Islam. Tapi tak ada doa khusus yang Rasulullah baca. Tapi bila saja masuk dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, Rasulullah baca doa. Rasulullah sebut, Allahumma barik li bi syahri Rejab. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab. Wa barik li bi syahri Sya'ban. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Panjangkanlah umur aku ini, ya Allah, agar aku berjaya masuki bulan Ramadan. Ulama' ditanya, kenapa yang Rasulullah baca doa ini? Padahal bulan lain Rasulullah masuk, tapi Rasulullah tak baca doa khusus. Tapi 3 bulan ini Rasulullah ulang dan ulang doa ini. Lalu dijawab oleh kebanyakan para alim ulama, kerana bulan Rejab ini bulan yang Allah nak menyedarkan kita terhadap akhirat Allah. Allah jadikan bulan Rejab untuk nak ingatkan kita bahawa hidup ini tidak berakhir dengan dunia. Allah jadikan hidup ini untuk diingatkan berakhir kita dengan akhirat. Walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu benda yang khairun, yang jauh lebih baik dan jauh lebih kekal dibandingkan dengan dunia. Allah bila dia nak suruh kita ingat terhadap akhirat, Allah jadikan bulan Rejab. Ulama-ulama sebut demikian. Kenapa bulan Rejab? Kerana ramai di kalangan umat manusia ini, hidup mereka seringkali berputus asa dan kecewa. Banyak benda yang kita hidup ni, kita jadi dalam keadaan yang putus asa. Kadang-kadang kita jadi kecewa dengan sesuatu yang berlaku sepanjang kita hidup di dunia. Yang kita nak, kita tak dapat. Yang kita inginkan dalam hidup kita, kita berusaha seupaya mungkin. Kadang-kadang tak berjaya-berjaya pun dalam hidup. Allah, bila dia nampak saja umat ni, ramai di kalangan manusia ni jadi kecewa dalam hidup. Ramai berputus asa dalam hidup. Allah jadikan bulan Rejab. Bulan Rejab ini bulan penghibur. Alim ulama sebut demikian. Nak hiburkan kembali dalam hidup kita bahawa walaupun kita tak berjaya di dunia, jangan kita gagal untuk di akhirat. Ini cara Allah ajar pada diri kita. Nak suruh kita ingat, walaupun kita tak kaya di dunia, kita kena kaya di akhirat. Walaupun kita ni tak berjaya di dunia, kita kena berjaya di akhirat. Bagaimana kita nak berjaya di akhirat? Yang Allah jadikan contoh, manusia yang paling hebat di atas dunia ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan satu peristiwa yang besar yang berlaku dalam bulan Rejab ini, yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan pun tahu kenapa Allah jadikan peristiwa Isra Mi'raj ini. Sebelum kita sebut lagi besar, nak sebutnya sebelum kita cerita panjang terhadap Isra Mi'raj. Allah jadikan Isra Mi'raj ini
merupakan mukjizat yang kedua terbesar lepas pada Al-Quran Karim. Lepas pada Al-Quran, mukjizat yang besar yang Allah jadikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengambil manfaat daripada mukjizat Rasulullah Al-Quran. Isra' Mi'raj merupakan mukjizat yang kedua terbesar yang perlu dipahami di kalangan masyarakat kita ini. Dalam masyarakat kita, jangan sampai tak faham Isra' Mi'raj. Kalaupun kita tak faham Al-Quran, kita jangan sampai tak faham Isra' Mi'raj. Ulama-ulama sebut, kerana bila kamu faham terhadap Isra' Mi'raj, maka kamu boleh nampak jalan hidup kamu untuk ke akhirat Allah. Tapi kalau kamu tak faham Isra' Mi'raj, nanti kamu tak faham perjalanan hidup kamu ke depan nanti. Perjalanan hidup kita yang mendatang nanti. Kerana Isra' Mi'raj ini menjadi besar, mesti menjadi tunjangan, menjadi pegangan dalam keyakinan hidup kita sebagai seorang mukmin. Allah contohkan peristiwa ini berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah jadikan demikian? Bagaimana Allah jadikan pada Rasulullah di saat mana Rasulullah berhadapan dengan ujian yang besar dalam hidup Rasulullah. Ujian ini tak ada orang bila sebut dia orang yang beriman pada Allah, dia tidak diuji oleh Allah. Semua orang yang beriman pada Allah, namalah dia apa saja pun, dia akan diuji oleh Allah. Ini kita kena faham konsep kita beriman pada Allah. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Adakah manusia menyangka bahawa kami akan biarkan mulut dia sebut kami telah beriman pada Allah? Wa hum la yuftanun. Sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sudah pasti kami akan uji umat kepada diri kami ini. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami telah uji umat-umat sebelum daripada kami. Dengan ujian itu, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan dengan ujian ini Allah tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ujian. Rasulullah pun sama. Tak terlepas dengan ujian. Ujian apa yang berlaku pada Rasulullah sehingga akan digelar tahun berlaku di Isra' Mi'raj itu yang disebut dengan Am Huzn, tahun duka cita dalam hidup Rasulullah. Ujian kewafatan dua orang yang disayangi dalam hidup Rasulullah. Ujian ini ujian besar dalam hidup. Ujian mati orang yang kita sayang. Siapa yang nak dalam kita tengah-tengah sayang terhadap isteri kita, tiba-tiba Allah matikan isteri kita. Tengah-tengah kita sayang pada suami dan anak-anak kita, Allah matikan orang yang kita sayang. Kematian ini menggoncangkan kehidupan seseorang. Rasulullah SAW sama juga. Dalam hidup Rasulullah ni, ada dua orang ni menjadi kekuatan hidup Rasulullah. Sebelum daripada Rasulullah SAW membawa Islam. Siapa dia? Abu Talib dan juga Khadijah binti Khuwailid. Abu Talib, Allah wafatkan dia, Allah matikan dia dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Di saat mana dia kenal Rasulullah. Bukan dia tak kenal Rasulullah. Dia kenal Rasulullah. Dia jaga Rasulullah semenjak usia 8 tahun. Usia yang dijaga Rasulullah. Sehinggalah Rasulullah kahwin. Sehinggalah Rasulullah menjadi Nabi dan juga Rasul. Jaganya Abu Talib. Saat mana dekat nak meninggal dunia, Rasulullah berarti saat nazaknya yang disebut dengan Abu Talib, Rasulullah pergi pujuk Abu Talib. Pakcik. Tinggal pakcik seorang lagi yang tak beriman pada Allah. Isteri pakcik, Fatimah binti Asad, telah beriman pada Allah. Anak perempuan pakcik, Ummu Hani, dah beriman pada Allah. Kemudian, anak lelaki bongsu pakcik, dah beriman pada Allah. Tinggal pakcik saja lagi belum mengucap 2 kalimah syahadah. Pakcik bukan tak kenal saya. Kenal apa yang saya bawa. Rasulullah pujuk Abu Talib. Pakcik sebut, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anni Muhammad Rasulullah.
Rasulullah sebut, pakcik tolong ucap je pakcik. Aslam taslim. Kamu Islam, kamu selamat. Pakcik tolong ucap. Pujuk, Rasulullah pujuk. Abu Talib geleng kepala. Abu Talib geleng kepala. Muhammad, aku tahu yang kamu sebut itu betul. Agama yang kamu bawa itu betul. Syurga yang kamu sebut itu betul. Neraka yang kamu ingatkan pada aku itu semuanya betul. Tak ada benda yang kamu sebut itu tak betul, wahai Muhammad. Tapi Muhammad, biarlah aku seorang mati dalam keadaan tak beriman pada Allah. Terduduk Rasulullah. Menangis teresak-esak Rasulullah. Pegang tangan pakcik dia, pakcik. Tolonglah, ucap satu je kalimah. Nak suruh selamat. Tak tahu nak buat macam mana lagi doa pada Allah. Rasulullah angkat tangan, doa pada Allah. Minta, ya Allah, selamatkanlah pakcik aku seorang ni, ya Allah. Aku sayang pada dia, ya Allah. Turun ayat Quran tegur Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi aku, Allah, yang layak memberi hidayah pada siapa yang aku kehendaki. Baru Rasulullah faham. Rupa-rupanya dalam hidup kita ni, yang bernilai bukan emas. Yang bernilai bukan yang disebut dengan apa dia, jawatan, kedudukan, semua ni tak bernilai. Yang paling bernilai dalam hidup, hidayah yang datang daripada Allah. Bimbingan yang datang daripada Allah. Hidayah ni maksudnya apa dia? Bimbingan Allah. Allah bimbing dalam hidup kita. Macam malam ni kan. Malam ni orang yang tahu malam ni ada ceramah ramai. Tapi yang datang, yang mana yang Allah sayang saja Allah datangkan dia. Manakala Allah tak sayangkan dia, Allah biarkan dia. Berapa ramai orang yang duduk dekat kedai kopi ni. Kalau kita tanya, tu ramai-ramai dekat masjid tu ada apa? Dia jawab, ada ceramah. Ceramah apa? Ceramah Isra' Mi'raj. Habis tu kau tak datang ke? Dia jawab, aku tak dapat hidayah lagi. Hidayah ni bimbingan Allah. Macam bangun tahajud. Semua orang ke boleh bangun tahajud? Tak semua. Bangun tahajud. Kita tahu bangun tahajud tu penting. Tapi berapa ramai orang bangun malam, tapi dia tak boleh untuk dia solat di waktu malam. Dia hanya sekadar masuk bilik air, kemudian keluar bilik air, tepuk perut, lega. Dia tak boleh nak sebut. Dia tak boleh angkat tangan sembahyang 2 rakaat nak ambil wuduk pada malam hari. Kenapa? Hidayah Allah. Hidayah Quran. Saya buat contoh yang mudah. Sama juga, siapa yang boleh berani kata tak penting baca Quran? Tak penting memahami Al-Quran. Siapa yang berani kata demikian? Orang kita semua sebut Quran ni penting. Tunjuk daripada datang pada Allah. Tapi berapa ramai orang kita tak boleh baca Quran? Nak gambarkan, kenapa tak dapat? Hidayah. Antara manusia yang paling dekat dengan Rasulullah, tapi tak diterima hidayah, tak diberi hidayah oleh Allah, Abu Talib. Abu Talib ni mati dalam keadaan yang tak beriman pada Allah. Punca apa? Puncanya, walaupun dia tahu terhadap akhirat Allah, walaupun dia mengetahui perkara demikian, tapi hati dia terikat dengan dunia dibandingkan dengan hati dia terikat dengan akhirat. Lalu Allah matikan Abu Talib dalam keadaan yang disebut dengan keadaan dia tak beriman pada Allah. Kita tinggalkan Abu Talib. Nak sebutnya duka cita Rasulullah. Selang 2 minggu lepas tersebut, wafat pula orang yang disayangi dalam hidup Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, Allah sajalah yang tahu sayangnya Rasulullah kepada Khadijah dalam hidup ini. Tak pernah satu-satu nama yang sering kali meniti di bibir Rasulullah, nama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah, dia duduklah dengan siapa pun, isteri mana pun, sentiasa nama Khadijah akan disebut dan diulang. Duduk dengan Hafsah,
Anak Sayyidina Umar Al-Khattab, nama Khadijah akan disebut. Berada dengan Aisyah, duduk bergurau dengan Aisyah, nama Khadijah akan disebut oleh Rasulullah. Sehingga kan Aisyah radhiyallahu anha disebut, tak adalah manusia yang lebih aku cemburu dalam hidup ini, lebih daripada aku rasa cemburu terhadap Khadijah binti Khuwailid. Cemburu sungguh dalam hidup aku dengan Khadijah. Sampai peringkat, kenapa? Orang tanya pada Aisyah, kenapa nama Khadijah ini akan disebut oleh Rasulullah? Berulang kali Rasulullah akan sebut nama Khadijah. Nak sebutnya sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Khadijah. Bergurau dengan Khadijah, dengan Aisyah. Tengah bergurau. Rasulullah selesai, tengah-tengah bergurau tu, Rasulullah akan sebut, alangkah untungkan kita kalau ada lagi Khadijah. Seronok kan kalau Khadijah masih ada dengan kita. Nama-nama Khadijah ini akan disebut dan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Aisyah rasa tak selesa. Nama Khadijah disebut sampai Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia bangun. Satu ketika dia sebut, dia bangun. Dia tinggalkan Rasulullah. Aisyah sebut nama Khadijah saja. Dia pun terus ke dapur, masak, menyiapkan makanan untuk menenangkan perasaannya. Ahli ulama sebut, orang perempuan ini kalau dia tension, dia masak, dia hilang tension. Sebab tu kalau orang perempuan tak rajin masak, tanda dia ada masalah. Asyik beli je dia panggil. Nak gambarkan macam mana dia nak suruh hilangkan tekanan perasaan dia. Dia masak. Aisyah dia pergi masak. Di dapur tu dia masak. Bila dia masak, tengah dia masak tu Rasulullah datang. Rasulullah tegur Aisyah. Aisyah, kamu buat apa wahai Aisyah? Aisyah jawab, masak ya Rasulullah. Rasulullah dah nampak dah. Aisyah sedang masak. Tapi Rasulullah tanya, kamu buat apa Aisyah? Aisyah jawab, masak ya Rasulullah. Kamu masak? Rasulullah sebut, masak tu kuah biar banyak ya. Kuah tu biar banyak sikit. Jangan sikit je. Rasulullah kata, isteri tak apa, tak banyak. Tapi kuah biar banyak. Lalu Aisyah radhiyallahu anha tanya balik Rasulullah, untuk apa ya Rasulullah? Kuah-kuah yang banyak, kita berdua je nak makan. Untuk apa kuah yang banyak? Rasulullah jawab, untuk kawan-kawan Khadijah. Sebut lagi nama Khadijah. Dah lari jauh dah, sebut lagi nama Khadijah. Bila Rasulullah sebut nama Khadijah, berubah muka Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha datang dekat dengan Rasulullah, pegang tangan Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kamu sibuk membilang nama orang yang sudah wafat itu ya Rasulullah? Kenapa kamu tak sebut nama orang yang masih hidup ini ya Rasulullah? Aisyah mula tanya, kenapa kamu sibuk tanya orang yang dah lama dah wafat? Manakala orang yang masih hidup ini, kenapa kamu tak sebut ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak perubahan Aisyah itu. Rasulullah tanya Aisyah, kamu cemburu Aisyah? Kamu cemburu Aisyah? Aisyah jawab, ya Rasulullah. Saya cemburu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah jelaskan terus pada Aisyah. Aisyah, kamu tahu tak siapa Khadijah dalam hidup aku? Rasulullah mula membilang terus. Satu-satunya perempuan yang beriman pada Allah. Di saat mana manusia lain tak beriman pada Allah. Tiba-tiba dia telah beriman pada Allah. Di saat mana aku seorang-seorang kembali daripada Gua Hira, menggigil tu badan aku. Aku sebut kepada Aisyah, sebut pada Khadijah, Zammiluni, Zammiluni. Simutilah aku, simutilah aku. Khadijah radhiyallahu anha ambil kain simut, baluk tu badan Rasulullah, peluk tu badan Rasulullah, bagi kata-kata semangat dari Rasulullah. Ya Rasul, wahai suami aku, kamu tidak akan disia-siakan kerja-kerja yang kamu lakukan itu. Allah sedang memuliakan kamu. Allah sedang mengangkat darjat kamu. Allah akan jadikan kamu manusia yang terbaik. Wujud jiwa dan perasaan Rasulullah. Tuan-tuan, kalau kita berada tempat Rasulullah lah, balik daripada gua macam tu juga, bagi tahu pada orang rumah kita. Selimut abang, agak-agak orang rumah simut tak?
Selimut tuan-tuan, dia selimut. Tapi sambil-sambil dia selimut tu, dia mesti bisik dekat telinga kita. Siapa yang suruh pergi duduk dalam gua tu, siapa suruh? Elok orang tak duduk, kita pergi duduk. Dah kena sampuk dah tu. Mesti kena marah tu. Tak kena. Yang Khadijah tak. Cara dia memberi semangat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdiam Aisyah. Aisyah, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Satu-satu perempuan yang telah melahirkan zuriat daripada keturunan Muhammad bin Abdullah. Seramai 6 orang daripada jasad yang tua seitu tiba-tiba melahirkan zuriat daripada jasad Khadijah binti Khuwailid. Usia 40 tahun. Kemudian Rasulullah berusia 25 tahun. Kemudian lahir lagi zuriat. Di usia 40 tahun. Lahir lagi 5-6 orang zuriat daripada tubuh badan Khadijah binti Khuwailid. Allahu Akbar. Kita ni, cuba kita sentuh orang rumah kita usia 40 tahun. Balik nanti, sentuh-sentuh orang rumah kita. Balik nanti sentuh. Mesti orang rumah kita memandang atas bawah. Abang, ingat bang, abang tu kencing manis tau. Abang tu darah tinggi ada, lemah jantung ada, 3 serangkai dah ada di situ. Umur 40 tahun, kilang tutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia 25 tahun. Khadijah usia 40 tahun. Lahir lagi zuriat. Nak sebut, jangan berputus asa dalam mendapatkan zuriat Allah Subhanahu wa taala. Khadijah manusia yang unggul ini, yang Allah jadikan demikian. Terdiam Aisyah. Rasulullah puji Khadijah. Kemudian Rasulullah sebut lagi, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku, wahai Aisyah? Aisyah diam. Rasulullah sebut, satu-satunya perempuan daripada seorang yang rupawan, daripada golongan hartawan, daripada keturunan bangsawan. Apa yang tak ada pada Khadijah? Saat mana dia menghadap di hadapan Allah, dia hanya memiliki Allah dan juga Rasul dalam hidupnya. Semua harta-hartanya telah dibelanjakan untuk Islam. Tak ada apa yang berbaki dalam hidup Khadijah. Kecuali dalam hidup dia, dia gunakan seluruh masa dia, tenaga dia, tubuh badan dia, segala-gala harta benda yang dimiliki dalam hidup dia, semuanya untuk Islam. Bila dia mengenali Allah dan juga Rasul. Tuan-tuan baca dalam sejarah Khadijah binti Khuwailid. Saat mana dia hampir wafat tu, Rasulullah riba di atas ribaan Rasulullah. Letak kepala Khadijah di atas ribaan Rasulullah. Menangis tersesak Khadijah. Kejap-kejap sapu air mata. Dada ni berombak-ombak naik. Turun naik nafas ni. Kejap-kejap pegang tangan Rasulullah. Cium tangan Rasulullah. Berulang kali sebut ada Rasulullah. Sakit ya Rasulullah. Sakit ya Rasulullah. Isteri mengadu pada suami yang dia ni sakit. Rasulullah hanya sebut ada Khadijah, sabar wahai Khadijah. Allah sedang memuliakan kamu. Allah sedang menaikkan kedudukan kamu. Rasulullah bagi semangat pada Khadijah. Khadijah jangan berputus asa. Khadijah pegang, cium tangan Rasulullah berulang kali. Menangis tersesak di atas ribaan Rasulullah. Rasulullah tengok isteri menangis. Sakit. Tuan-tuan yang ada isteri, tuan-tuan tengok. Kalau isteri tuan-tuan sakit, macam mana? Rasa belas. Perasaan ni tak boleh nak cerita. Tengok isteri yang sakit. Daripada isteri yang sakit, lebih baik kita yang sakit. Dalam keadaan gitu, Rasulullah ambil bantal. Letak bawah kepala Khadijah. Rasulullah bingkar bangun. Keluar berdiri di halaman, di laman rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula mengucur air mata Rasulullah. Mengalir deras di pipi Rasulullah. Rasulullah sapu air mata ni. Sambil mengalir air mata. Tak sampai hati nak mengalir mata depan isteri. Sebab melihat bagaimana keadaan isteri. Tengah-tengah mengalir mata. Turun malaikat Jibril. Datang berjumpa dengan Rasulullah sebut. Ya Rasulullah. Aku didatangkan khusus oleh Allah. Untuk membawa salam daripada Allah. Khusus untuk isteri kamu Khadijah binti Khuwailid. Allahu Akbar. Allah kirim salam. Dengar Allah kirim salam. Bergegas Rasulullah masuk.
Mana ada orang Allah kirim salam. Orang kita kalau tuanku kirim salam pun, balik jalan mengangkang 3 hari 3 malam tak kena. Ni tak tentu lagi, tak confirm lagi dapat pingat ke tak dapat pingat tu. Tapi nak sebutnya, ni Allah kirim salam. Bila sebut Allah kirim salam, bergegas Rasulullah masuk. Riba kembali Khadijah. Bila riba saja Khadijah, letak je di atas ribaan dia ni, mula peluh atas dahi Khadijah ni. Penuh mengecik di dahi Khadijah ni. Ni tanda-tanda ahli syurga. Kalau tuan-tuan tengok orang yang dekat nak meninggal dunia, dia peluh di atas dahi dia. Tanda dia ahli syurga. Dalam hadis Rasulullah pun sebut demikian. Mula berpeluh di atas dahi ni. Atas dahi ni peluh dia tersebut. Rasulullah kesat peluh dia tersebut. Rasulullah mula membongkakkan kepala Rasulullah. Lalu Rasulullah pergi dekat dengan telinga Khadijah. Rasulullah bisik, ya Khadijah, Allahu yukri'uki salam. Wahai Khadijah, Allah kirim salam pada kamu. Dengar Allah kirim salam. Khadijah yang tak boleh bangun, mula tolak dada dia. Tergamam dia dengan Allah kirim salam. Sebab Allah kirim salam, Allahu yukri'uki salam. Wahai Khadijah, Allah kirim salam pada kamu. Tolak dada dia nak bangun. Rasulullah tengok dia tolak dada nak bangun. Rasulullah pegang di belakang Khadijah. Rasulullah tolak Khadijah. Bila Rasulullah tolak Khadijah, Khadijah mula duduk saja. Dia angkat tangan dua-dua belah sebut, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna Rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, kamulah pemilik kesejahteraan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kesejahteraan ini datang daripada kamu, ya Allah. Fahina Rabbana bisalam. Hidupkanlah kami dengan kesejahteraan, ya Allah. Wa adkhilnal jannata daras salam. Masukkanlah kami ke dalam syurga darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Sebut saja begitu, rebah balik Khadijah. Genggam tangan Rasulullah. Sebut pada Rasulullah, masaku semakin berakhir dengan kamu, ya Rasulullah. Masa-masaku akan kembali kepada Allah. Khadijah sebut, berulang kali sebut. Cium tangan Rasulullah berulang kali sebut, ya Rasulullah, di kala mana kamu bawa Islam, suatu hari nanti, ya Rasulullah, tiba-tiba tak ada seorang pun yang bersama dengan kamu, ya Rasulullah. Kamu tolong kenang namaku Khadijah binti Khuwailid, tetap bersama dengan kamu, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kala mana kamu bawa Islam, dalam bahasa yang cantik yang disebut oleh Khadijah, disebut, suatu hari nanti kamu bawa Islam, ya Rasulullah. Tiba-tiba habis harta benda kamu. Kamu tak memiliki apa-apa lagi. Tolong datang ke kuburan saya nanti, ya Rasulullah. Gali kubur saya. Ambil tulang-tulang saya. Bawa ke pasar, ya Rasulullah. Jual tulang-tulang itu. Gunakanlah duit-duit tersebut untuk kerja-kerja Islam, ya Rasulullah. Menangis esak-esak Rasulullah. Hidup sampai hujung nyawa mengingatkan bagaimana untuk mempertahankan Islam. Nak suruh Islam tertegak di atas muka bumi. Orang kita ada dekat nak meninggal dunia sebut macam tu pada suami. Orang rumah kita tak kena gaya dekat nak meninggal dunia. Dia pegang tangan kita, dia sebut, ingat bang, jangan kahwin lain dia. Saya mati abang kahwin lain, saya kejar sampai dalam bilik. Saya jadi hantu dia sebut. Nak sebutnya gambaran, itu je yang kita nampak. Bezakan dengan Khadijah. Bila wafatnya Khadijah, hati mana yang tak tergugat? Hati mana yang tak terasa? Sehingga digelar tahun tersebut Am Huzn. Duka cita Rasulullah. Sampai Rasulullah tak boleh tidur dalam rumah Rasulullah. Malam-malam, lepas je, pada malam saja, Rasulullah akan datang ke rumah Ummu Hani. Duduk di rumah Ummu Hani. Malam-malam je, Rasulullah akan duduk di rumah Ummu Hani. Tidur di rumah Ummu Hani. Tidur di rumah Ummu Hani, kakak sepupu Rasulullah. Anak pada Abu Talib. Kakak sepupu ni tanya, kenapa dengan kamu, ya Rasulullah? Malam-malam kamu datang ke rumah aku. Kemudian kamu tidur di rumah aku.
Rasulullah sebut, rumah aku dibayangi dengan wajah-wajah Khadijah. Kemana saja pergi, nampak wajah Khadijah. Nampak wajah Khadijah berada di mana, sudut mana pun nampak. Ibu-ibu kena jadi macam Khadijah. Saya nak sebut mesti jadi demikian. Ni gambaran sehingga kan sampai Allah lihat duka cita, sampai peringkat rasa letih, lelah dalam membawa Islam ini, Allah jadikan saat itulah berlakunya Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj menjadikan penghibur kepada hati mukmin. Kita kena faham. Kalau kita faham terhadap Isra Mi'raj, lapang dada kita. Allah melapangkan dada Rasulullah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Malam ni saya tak cadang nak cerita satu-satu. Malam ni. Kerana saya jangka kalau malam ni cerita satu-satu sampai pagi besok tak habis lagi. Saya ingat waktu mana saya kecil-kecil dahulu. Setiap kali mana masuk bulan Rejab. Masuk je bulan Rejab. Start daripada 1 Rejab. Di masjid kampung saya di Pahang tu. Di Pahang dahulu. Di kampung saya tersebut. Malam pertama cerita tentang Isra. Malam kedua cerita Isra. Malam ketiga Isra. Sampai 15 hari cerita Isra. 15 malam cerita Isra. Habis je 15 malam. Malam ke-16 cerita tentang Mi'raj. Malam-malam sampai hari yang ke-30. Malam ke-30 habis khatam terhadap Isra Mi'raj. Sebulan nak boleh faham terhadap Isra Mi'raj. Lepas khatam je sembelih lembu seekor. Panggil orang kampung. Meriah. Rasa seronok memahami tentang Isra Mi'raj. Malam ni tak tahu ada lembu ke tak ada lembu. Malam ni kalau ada bihun pun satu rahmat. Cuma saya nak sebutnya, kenapa Allah jadikan Isra Mi'raj? Ulama jawab, menjadi kekuatan bagi orang mukmin. Allah nak suruh jadi kuat. Macam mana nak kuat? Allah belah dada Rasulullah. Cuma umat Rasulullah tak perlu dibelah dada. Tetapi memadai umat Rasulullah dimasukkan di dalam dada mereka yang disebut dengan kalimah Subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalimah Subhana, kalimah ta'ajub. Kalimah ujub, kalimah kita rasa kagum. Allah hebatnya. Jangan kita sebut wow. Wow, kita sebut. Ataupun wuh, kita. Jangan demikian. Orang mukmin bukan jenis demikian. Orang mukmin setiap kali mana dia mendengar, setiap kali mana dia melihat satu peristiwa yang luar daripada akal pemikiran dia, diajar dengan kalimah Subhana. Rasa takjub kamu tersebut, kamu rasa hebat. Allah luar akal, tak logik lagi guna akal. Nak ajar dalam hidup ini, kamu tak boleh guna dah akal. Kamu kena guna apa dia? Kamu kena guna wahyu untuk menjadi panduan dalam hidup. Kalau nak guna akal, tak terfikir kita. Tak terfikir dengan akal kita. Macam mana perjalanan yang jutaan kilometer tiba-tiba boleh dalam satu masa, dalam masa yang sekejap saja, tiba-tiba selesai perjalanan tersebut. Allah tak jadikan kecerdikan akal untuk di saat ini. Allah jadikan kecerdikan hidup orang mukmin dengan wahyu. Lalu Allah gunakan kalimah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram sampai Masjid Aqsa. Tapi malam ni saya nak sebut 3 benda je yang asas. Dalam Isra Mi'raj ini, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ada 3 perkara yang boleh menjadikan kejayaan, menjadikan ketenangan dalam hidup orang mukmin. Apa benda? Yang pertama, Allah fardukan yang disebut dengan salat 50 waktu. Yang ni simbol kejayaan. Tak pernah dalam satu ibadah yang Allah fardukan kita buat, kecuali fardu salat saja Allah bawa Rasulullah untuk terima direct daripada Allah. Ibadah yang lain, puasa, Allah turunkan wahyu. Haji, Allah turunkan wahyu. Tapi salat tak. Salat, Allah bawakan Rasulullah. Perjalankan Rasulullah sampai Sidratul Muntaha. Sampai satu ketika malaikat Jibril tak boleh ikut dah. Dah malaikat tak boleh ikut dah. Lalu Allah terima Rasulullah
yang disebut dengan kefarduan salat. Saya nak sebut, salat ni menjadi utama dalam hidup itu. Jangan tinggal walaupun satu rakaat. Siapa yang tinggal satu rakaat dia salat, secelaka-celaka manusia. Tak ada nilai langsung dia hidup. Orang mukmin tak selayaknya dia tinggal salat. Nak sebutnya apa dia? Bila dia tinggal salat, artinya dia tidak meyakini terhadap Isra wal Mi'raj. Besar nilai salat. Sampai Rasulullah sebut, as-salah mi'rajul mu'minin. Salat itu menjadi mi'raj bagi orang mukmin. Bila kamu tinggal salat, artinya kamu telah kamu mengkufuri terhadap yang disebut dengan Isra wal Mi'raj yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 50 waktu. Mula-mula sekali di fardu 50 waktu. Rasulullah turun, Nabi Musa alaihissalam tegur. Nabi Musa tegur, apa yang kamu dapat daripada Allah, wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, Allah fardukan pada umat aku 50 waktu untuk salat. Nabi Musa tegur terus. Jangan Rasulullah, jangan. Bagi tahu, minta pengurangan daripada Allah. Nanti kalau kamu turun dengan keadaan yang difardukan 50 waktu ini, nescaya umat kamu tak mampu dibuat. Rasulullah ulang, naik ke atas, minta lagi dengan Allah. Bila minta dengan Allah, Allah turunkan jadi 45 waktu. Kemudian turun, Nabi Musa tegur lagi. Berapa? Diulang sampai 7 kali. Turun, sampai 5 waktu. Sampai 5 waktu. Bila sampai 5 waktu, Rasulullah SAW turun saja, Nabi Musa tegur. Berapa ya Rasulullah? Allah fardukan pada umat kami 5 waktu ya Rasulullah. 5 waktu Allah fardukan pada umat aku untuk kami salat. Nabi Musa kata, 5 waktu pun umat kamu tak akan buat. Umat kamu tak akan buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab terus, al-khamsah kal-khamsin. 5 waktu bagaikan 50 waktu. Rasulullah sebut. Semayang 5 waktu, sehari semalam menjadi kefarduan. Rasulullah sebut, ini simbol dalam hidup orang mukmin. Besar dalam hidup kita. Sehingga kan dalam azan hanya disebut tanda kejayaan seseorang dengan salat. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dengan apa dia? Nak sebut berjaya seseorang dengan semayang dia. Kalau seorang tersebut tak semayang, tak berjaya. Walaupun rumah besar, walaupun kereta mewah, walaupun apa saja yang dia ada dalam hidup dia tinggal salat, habis terus dalam kehidupan seseorang tersebut. Nak sebutnya salat ni penting. Ayah-ayah, ibu-ibu, bagi tahu pada anak-anak kalian. Ni bulan Rejab, bulan salat. Ni bulan Rejab. Nanti jangan ada orang yang masuk bulan Ramadan nanti dia puasa tapi dia tak sembahyang. Jangan ada orang yang masuk bulan Ramadan nanti dia puasa tapi dia melakukan maksiat pada Allah. Jangan ada orang kita melalui hari-hari dalam hidup dia tanpa dia meninggalkan dalam hidup dia meninggalkan salat. Salat menjadi asas dalam hidup orang mukmin. Sembahyang ni tak boleh nak tinggal dalam hidup kita. Susah macam mana pun kena salat. Tak boleh salat sambil berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Kalau tak boleh baring, sembahyang dengan mata. Kalau tak boleh sembahyang dengan mata, sembahyang dengan hati. Kalau tak boleh sembahyang dengan hati, dia dah mati. Senang. Nak sebutnya gambaran salat menjadi satu kefarduan kecuali Allah rukhsahkan, Allah ringankan pada orang perempuan di saat mana Allah bagi hadiah pada orang perempuan, di saat mana dia uzur, dia boleh tinggalkan salat 5 waktu tersebut. Nak sebutnya gambaran bagaimana besarnya dalam hidup orang lelaki, tak daripada dia mukallaf, tak daripada dia akil balik, sampai ke nafas-nafas terakhir, tak boleh tinggal walaupun satu rakaat dalam hidup dia. Dalam hidup dia mesti jaga. Siapa yang pernah tinggal salat, tolong qada. Umur yang ada ni, tolong qada. Ni bulan Rejab. Bulan kita boleh qada lagi salat kita. Sembahyang menjadi keutamaan. Sebab apa sembahyang menjadi keutamaan? Rasulullah sebut dia tiang pada agama dalam tuadan kita. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menjaga sembahyang, dia sedang menegakkan agama dalam tuadan dia. Wa man tarakaha faqad hadamaddin.
Siapa yang sedang dia meninggalkan semayang, dia sedang meruntuhkan agama dan jasad dia. Ni macam tiang-tiang ni, runtuh je tiang ni, tak ada tiang ni, runtuh terus masjid ni. Dalam badan kita ni pun sama. Badan kita ni, kuatnya kita ni dengan semayang. Tanpa semayang, kamu tak jadi kuat dalam hidup kamu. Semayang menjadikan kekuatan. Sehingga kan Rasulullah, bila lepas pada berlakunya Isra' Mi'raj ini, bila Rasulullah SAW tertekan dalam hidup Rasulullah akan sebut pada Bilal, "Arihna bis-salah ya Bilal." Jom kita merehatkan badan kita dengan sembahyang, wahai Bilal. Bila kita sembahyang, kita akan jadi tenang kembali hidup kita. Lapang balik dalam hidup kita. Tuan-tuan perhati ya, permasalahan kekeluargaan yang berlaku cerai-berai dalam rumah tangga ataupun rezeki sukar dalam hidup, cuba cek balik solat. Solat yang tak terjaga tak akan menjadikan kebahagiaan dalam hidup seseorang. Siapa yang tinggal solat, celaka terus dalam hidup ni. Tak ada manfaat dalam kehidupan dia. Manakala dia jaga solat, kebahagiaan datang. Allah jadikan kebahagiaan itu sentiasa datang dan datang daripada orang yang menjaga solat. Solat mesti kita jaga. Bukan solat jaga kita. Tapi kita mesti jaga solat. Itu beza dipanggil demikian. Jangan lewat-lewat solat. Jangan sampai peringkat kita tertinggal solat. Jangan demikian. Bahkan jaga solat itu. Sebelum masuk waktu, dah bersiap untuk jaga solat dalam kehidupan orang mukmin. Demikian orang mukmin ini menjaga dan menjaga. Ayah-ayah yang usia 60 tahun ke atas, ibu-ibu yang 60 tahun ke atas, jangan tinggal solat tahajud malam. Dah jaga dah 5 waktu, jaga solat tahajud malam. Malam-malam bangun. Tiap-tiap malam bangun. Bangun, tidur awal sikit. Jangan tidur lewat. Tidur awal sikit. Pukul 10 dah tidur dah. Pukul 2 pagi bangun. Bangun. Solat tahajud sebanyak 13 rakaat. 13 rakaat. Solat tahajud. Kalau tak sempat pun, 2 rakaat tak apa dah. 2 rakaat lah. Kemudian tidur balik. Kemudian subuh bangun balik. Kemudian berebut saf yang pertama di masjid. Datang ke masjid setiap pagi. Setiap pagi kita datang ke masjid. Suatu hari kita tak datang lagi di masjid, tanda hari itu kita telah meninggal dunia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan orang mukmin. Orang mukmin jaga salat. Bila salat kita ni kita jaga, tahajud kita jaga, malam kita jaga dengan tahajud, nescaya kubur kita akan berubah menjadi cahaya yang indah dan menjadi cantik pada hari pertama kita dalam kubur nanti. Itu jangan tertinggal. Tak lama dah dalam hidup masing-masing ni sedang menunggu giliran je untuk dipanggil oleh Allah. Boleh jadi rejak ni rejak terakhir dalam hidup. Itu yang pertama yang saya nak sebut pada tuan-tuan tentang Isra', iktibar yang besar tentang Isra' dan Mi'raj Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah mula diperlihatkan oleh Allah tentang bagaimana sengsaranya orang dalam neraka Allah. Rasulullah dibawa untuk ditontonkan tentang neraka. Bila tunjuk saja neraka, Rasulullah menangis teresa-esa. Rasulullah menangis sampai basah dangdut Rasulullah. Fatimatul Zahra tengok Rasulullah satu petang, Rasulullah menangis teresa-esa. Bila Rasulullah menangis teresa-esa, Fatimatul Zahra datang, dia tengok ayah dia menangis sampai basah dangdut Rasulullah itu. Lalu Fatimatul Zahra menangis juga. Kemudian Fatimatul Zahra datang, tegur Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa dengan kamu pada petang ini ya Rasulullah? Kamu tanya apa ya Rasulullah?" Rasulullah kata, "Aku dipertontonkan tentang neraka Allah. Bila aku ditunjukkan tentang neraka Allah, wahai Fatimah, aku lihat manusia yang ramai dalam neraka Allah di kalangan umat aku ialah orang perempuan." Rasulullah sebut demikian. Orang perempuan paling ramai. Bila sebut saja orang perempuan, menangis Fatimah. Tapi jangan pula orang lelaki luruk dada pula, lega-lega terasa neraka. Orang perempuan je ramai. Rasulullah cerita orang perempuan paling ramai. Saya nak minta, kalau boleh masjid ni panggil semua orang perempuan penduduk kawasan ini, kemudian datangkan ceramah khusus kenapa perempuan masuk dalam neraka Allah. Kenapa Rasulullah sebut? Bila Rasulullah cerita, ada perempuan yang rambut dia digantung. Rambut dia digantung. Kemudian menggelegak otak dia.
otak dia mengegak. Relai daging-daging dia. Daging-daging ni jatuh. Kemudian jatuh daging-daging dia. Kemudian tinggal tulang-tulang dia. Allah bakar tulang-tulang dia. Hancur lebu. Kemudian tangkuk balik jadi manusia. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Dia tanya pada Rasulullah, kenapa dengan perempuan tersebut? Perempuan itu mendedahkan rambut dia, aurat rambutnya kepada lelaki yang halal dia kahwin. Seorang rambut orang perempuan yang didedahkan pada lelaki yang halal kahwin padanya, 1000 tahun dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sehari dalam neraka Allah sama dengan 1000 tahun dia hidup di atas dunia. Ini tolong sebut pada masyarakat perempuan Islam kita ini. Jangan dedahkan aurat kalian. Orang perempuan ni Allah jadikan dia cantik. Beza dengan orang lelaki. Orang lelaki Allah tak jadikan dia secantik orang perempuan. Tapi sayang, orang perempuan dia gunakan kecantikan dia untuk dunia. Dia tak gunakan kecantikan dia untuk akhirat. Yang ni yang bahaya. Allah jadikan orang perempuan cantik. Rambut dia cantik. Kening dia cantik. Kemudian lengan dia cantik. Betis dia cantik. Badan dia cantik. Orang lelaki rambut dia hodoh. Kepala dia lagi hodoh. Tengkuk dia hodoh. Tengkuk orang lelaki. Kemudian betis dia hodoh. Lengan dia hodoh. Sebab tu orang lelaki yang cantik dia di antara lutut sampai pusat dia. Tu je yang cantik dia. Orang perempuan seluruh tu badan dia jadi cantik. Bahkan kadang-kadang suara dia pun menjadi cantik. Allah jadikan orang perempuan sampai Allah tegur orang perempuan di kalangan sahabiah. Allah tegur, wala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzina fi qulubihinna marad. Jangan kamu lentuk-lentukkan suara kamu, wahai orang perempuan. Nanti berpenyakit hati lelaki yang mendengar. Ni Allah tegur demikian. Nak suruh jaga orang perempuan, kalau nak bercakap dengan orang lelaki, tegas. Cakap terang. Jangan lentuk-lentuk. Nanti berpenyakit hati orang lelaki yang mendengar. Orang lelaki suara dia hodoh. Suara dia. Orang perempuan Allah jadikan dia cantik. Suara dia cantik. Bukti dia senang je. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tidurkan anak, orang lelaki, tak tidur anak. Dodoikan anak, sebut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Anak kan, saya buai anak saya. Yang kecil tu, kalau saya buai, saya sebut La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Anak ni pejam celik. Tengok muka kita. Lama kita tanya, kenapa tak tidur lagi? Umi ada, Umi. Umi ada, Abi. Dengar suara Abi bunyi macam bulldozer. Takut dia. Ibu dia, cuba orang perempuan dodoikan anak. Mulut dia sebut je. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi. Anak ni lena terus. Lena terus anak. Bukan anak je, dengan bapak-bapak anak pun lena. Tumpang sama. Nak sebutnya suara. Suara bapa ni diguna bila? Bila bangunkan anak. Bangunkan anak. Sebab tu Allah jadikan tidurkan anak orang perempuan. Bangunkan anak orang lelaki. Satu Islam larang jangan bercerai. Abghadul halal indallahi at-talaq. Di antara benda yang paling halal tapi paling dibenci di sisi Allah ialah bercerai. Bila kamu bercerai, kamu tak kesiankan anak kamu. Anak kamu siapa nak tidurkan dia? Siapa nak bangunkan dia? Bangunkan anak ayah. Bapa kita kan, kita ingat lagi kan, ayah kita, dia berdihem je. Tu, terduduk kita tu. Zaman-zaman dahulu lah. Bapa zaman sekarang tak macam tu dah. Bapa sekarang ni puas berdihem, anak tak bangun-bangun. Anak sebut, 2 kali 5, 5 kali 2. Nak sebutnya, ayah zaman dahulu, dia berdihem dia. Bunyi pintu pagar. Pintu pagar ayah balik daripada semayang subuh. Bangun terus anak.
Dia tahu dah. Tak bangun juga siap. Ni nak sebutnya ayah zaman dahulu Allah jadikan. Orang perempuan, kenapa ramai sangat masuk dalam neraka? Ada 2-3 sebab. Saya ringkaskan saja malam ni nak sebut. Yang pertama, dia tak boleh jaga Allah. Orang perempuan dia tak boleh jaga Allah. Apa maksud dia tak boleh jaga Allah? Dia tak boleh jaga solat. Orang perempuan ramai tak jaga solat. Bila dia tak boleh jaga solat dalam hidup dia? Bila dia uzur, darah dia kering pada pukul 9 pagi. Dia kerja. Dia jadi cikgu misal contohnya. Dia tak mandi lagi. Dia nak mandi kat mana? Kat sekolah. Dia nak mandi. Tak mandi. Zuhur dia tak mandi. Kemudian asar. Dia balik. Lepas asar baru dia mandi. Dia tinggal 2 waktu. 2 waktu. Kadang-kadang darah kotor dia kering waktu maghrib. Dia tak cek. Dia tak tengok pun. Kemudian isyak dia tinggal. Maghrib dia tinggal. Isyak dia tinggal. Kemudian dia bangun subuh. Subuh baru dia salat. 2 waktu dia tinggal. Dia tak boleh jaga Allah. Sukar orang perempuan nak jaga Allah. Nak jaga Allah apa dia? Aurat. Aurat orang perempuan. Rambut dia tu aurat. Dengan sepupu dia. Dengan ipar duai dia. Dalam rumah. Dalam kekeluargaan dia. Nak jaga yang tu terlalu sukar bagi orang perempuan. Jaga Allah. Orang perempuan. Kalian jaga Allah. Kalian akan tersamak daripada neraka Allah. Yang kedua, orang perempuan sukar mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni mesti besar dalam hidup setiap hati-hati orang perempuan dan orang lelaki. Rasulullah ni sentiasa di bibir kita je. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan sentiasa sebut nama anak-anak kita, sentiasa sebut nama suami kita. Rasulullah kita tinggal dalam hidup kita. Berapa kali kita selawat dalam hidup kita? Orang perempuan sukar nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang perempuan ni bila terlibat dengan sunnah, dia tak peduli dah. Bila dia nak marah sungguh, neraka pun sanggup dia langkah tak negara. Kalau dia nak marah sungguh, ni perangai dia. Bila bertembung di antara emosi dia dengan kehendak syariat, maka di waktu tersebut dia akan melangkaui perintah Allah Subhanahu wa taala. Ni 2. Yang 3, orang perempuan sukar menjaga hati suami masing-masing. Nak jaga hati suami ni payah. Mula kahwin senang lah, tapi dah lama kahwin tu susah. Orang lelaki ni pula, mula kahwin okey lagi, tapi dah lama kahwin, dia buat tabiat tersendiri. Dia ada PL dia tersendiri. Makin tua, semakin susah nak dia jaga. Dia akan jadi demikian. Sukar orang perempuan nak jaga hati suami. Terasa hati suami. Di antara bila hati suami terasa, bila ibu-ibu mengangkat suara di hadapan suami kalian. Jangan angkat suara ibu-ibu depan suami. Sebagaimana suami kita dilarang angkat suara depan mak ayah. Mak ayah, mak mertua dan ayah mertua. Jangan angkat suara. Orang lelaki, jangan angkat suara depan mak ayah. Jangan kasar dengan mereka. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa la taqul lahum uffin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, jangan sebut depan mak ayah kamu. Wa la tanharhuma. Jangan tengking kata-kata mak ayah. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Bercakap dengan mak ayah ni biar lemah lembut. Cara yang diajar dalam hidup kita. Orang lelaki dengan mak kita, ayah kita, mak mertua, ayah mertua, mak saudara kita, jaga. Suara kita jangan angkat depan mereka. Ya mak, ya mak, ya mak, ya je manjang. Kerana ibu tu tahta aqdam ummahat. Al-jannah tahta aqdam ummahat. Syurga tu berada di bawah lapak kaki kedua ibu bapa kita ini semua. Orang lelaki kena jaga. Bila orang lelaki jaga hati mak ayah, orang perempuan tolong jaga hati suami. Allah jadikan demikian. Jangan angkat suara depan suami. Ibu-ibu angkat suara depan suami, hancur lebur amalan-amalan kita. Ceritalah hebat macam mana pun puasa. Sampai kering jasad kita. Bercakaplah
Kita ni kemai lagi bagus hubungan kita dengan orang lain dan sebagainya. Tapi bila suami terasa hati, dia simpan dalam hati dia. Di waktu itu, ibu-ibu meninggal dunia, saat mana suami terasa hati, tak bau syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bau syurga Allah. Jangan berkasar dengan suami. Sentiasa minta maaf dengan suami. Orang lelaki ni belum kahwin, banyak mulut. Dah kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Ni petua orang lelaki. Orang perempuan, belum kahwin, tak ada mulut. Dah kahwin, mulut kat mulut. Bila mulut kat mulut, masa tu dia menyakitkan hati suami. Orang lelaki ni dia simpan je dalam hati dia. Kenapa diam semua macam pernah kena? Nak sebutnya, malam ni bau perasan. Jangan simpan. Sebut pada isteri kita. Jangan berkasar. Jangan berkasar. Allah larang orang perempuan berkasar dengan suami. Jangan bercakap kasar. Jangan tengking-tengking. Jangan herdik. Jangan kita meremehkan suami. Jangan meremehkan suami. Kerana Allah jadikan suami ini untuk diikuti dan dituruti di kalangan orang perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Secara demikian. Tapi orang lelaki jangan ambil kesempatan pula. Bila kita orang perempuan tak boleh meninggikan suara, kita ambil kesempatan untuk kita menindas mereka pula. Jangan demikian. Tetapi kita saling menghormati dalam rumah tangga. Ini jaga perasaan di antara satu sama lain. Ni kerana ni di antara sebab. Ramai mana orang lelaki dia simpan perasaan dalam hati dia, berpenyakit hati dia. Penyakit apa? Penyakit takut bini dia panggil. Orang lelaki kena penyakit ni. Penyakit takut dengan isteri dia. Dalam tak sedar, dia tipu mak ayah dia kerana dia nak jaga hati isteri dia. Ini berdosa dalam hidup. Ramai mana dah orang lelaki, dia sanggup menepikan mak ayah dia semata-mata nak jaga isteri dia, nak jaga anak-anak dia. Dia lupa tanggungjawab terhadap mak dan ayah dia. Yang ni bahaya dalam hidup. Dan ramai mana orang masuk neraka kerana yang ni disebabkan kerana kita tak tahu tanggungjawab dan hak yang mesti dijaga di kalangan kita ini sendiri. Ini sebab yang ketiga ini sendiri. Rasulullah yang sampai yang tiga, pengajaran yang tiga, Rasulullah SAW sebut, kalau mana aku dibawa dalam Mi'raj, benda yang tiga yang besar, yang Allah tunjuk pada aku ialah syurga Allah. Yang besar, yang saya nak sebut dalam syurga. Bila sebut syurga, Rasulullah sebut, ma la ainin ra'at. Mata ni tak pernah terpandang seindah itu syurga Allah. Wala uzunun sami'at. Telinga ni tak pernah terdengar indah sungguh suara-suara dalam syurga Allah. Wala khatara ala qalbil bashar. Rasulullah sebut, sehingga Rasulullah kata, tak terdetik dalam hati manusia ni, begini cantiknya syurga Allah. Indahnya syurga Allah. Bila Rasulullah cerita tentang syurga, Rasulullah sebut terus. Rasulullah senyum. Rasulullah sebut, orang yang paling ramai di kalangan umat aku yang masuk dalam syurga ialah orang miskin. Kata Rasulullah. Orang miskin paling ramai yang masuk dalam syurga Allah di kalangan umat aku. Sehingga Rasulullah angkat tangan, baca doa, Allahumma ja'alna miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Wa amitna miskinan. Matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'a masakin. Ya Allah, tolong kumpulkanlah aku di akhirat nanti dengan orang-orang miskin, ya Allah. Doa ni saya jamin tak ada seorang pun nak amin doa. Doa ni kalau saya sebut, saya bagi je doa ni, tak ada orang nak hafal doa ni. Jadi miskin Ustaz, tak naklah Ustaz. Tak ada ke Rasulullah baca doa jadi kaya? Kita kan hidup nak jadi kaya. Ada. Rasulullah baca doa, Allahumma aghnina bihalalikan harami. Ya Allah, kayakanlah saya dengan perkara-perkara yang halal. Jangan kaya saya dengan perkara yang diharamkan oleh Allah. Tapi kenapa orang miskin? Kenapa orang miskin yang ramai? Kenapa orang kaya? Orang kaya tak ramai. Masuk juga orang kaya dalam syurga. Tapi lambat. Dah nak lambat sikit pula tu. Rasulullah kata, ada orang kaya di kalangan umat aku yang masuk syurga. Tapi sikit. Dan jarak dia di antara orang miskin dengan orang ramai tu, sejarak orang miskin dengan orang kaya ni, sejarak 40,000 tahun. Rasulullah sebut. Jarak nak masuk dalam syurga Allah. Kerana orang miskin ni,
biasanya dia lebih tawaduk dibandingkan dengan orang kaya. Siapa yang kaya banyak harta, dia terkena penyakit takabur. Dia terkena penyakit sombong. Banyakkan demikian. Tuan-tuan biasa ke tengok kereta Ferrari datang semayang berjemaah di masjid? Tuan-tuan biasa ke tengok kereta Lamborghini, kereta Maserati, kereta apa dia, jenama-jenama yang kaya-kaya datang semayang berjemaah di masjid? Yang biasa datang ke masjid, kereta yang nyawa tak lepas tu dia panggil. Yang tersedut, mati-mati sampai di masjid. Nak sebut kereta yang biasa-biasa je datang masjid. Kereta kaya-kaya yang mewah-mewah ni kat mana? Di Rumah, di atas lebuh raya. Di hotel-hotel mewah. Tempat-tempat yang mereka belagak. Bunyi exhaust mereka pun cukup menjadikan kekaguman di kalangan setengah, di kalangan orang yang sombong. Kerana sombong, tak masuk syurga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dharratin al-kibriya. Rasulullah sebut, tak masuk syurga selagi mana dalam hati kamu ada sikit je perasaan sombong. Tak masuk syurga. Ada sombong sikit je, jangan harap kamu masuk dalam syurga Allah. Kenapa orang miskin tak banyak sesi soal jawab dia depan Allah nanti? Orang miskin, Allah tanya dia, kamu slipper ada slipper? Ada slipper. Jenama apa? Kerok, ya Allah. Tapi kerok pasar malam. Orang kaya, kasut ada kasut? Ada. Kasut kamu jenama apa? Dia sebut jenama yang kita tak pernah dengar. Berapa harga? 1,400, 3,000, 7,000, 100,000 kasut saja. Bahagian kasut. Orang miskin, Allah tanya dia, televisyen ada televisyen? Tak ada, ya Allah. Ada. Habis kamu tengok apa? Tengok besen je, ya Allah. Tiap-tiap hari tengok besen je tiap-tiap hari. Tapi cuba tanya orang kaya, televisyen ada televisyen? Dia tanya balik, yang berapa inci, ya Allah? Dia tanya balik. Tu Allah belum tanya lagi, Astro ada Astro? Astro, beyond ke tak beyond Astro? Kamu langgan, tiap-tiap bulan, kamu bayar Astro RM124. Kamu bayar RM250. Kamu derma untuk masjid ni ada RM250 sebulan. Kalau tak sama, siapa yang ada Astro, dia tak pernah sama, dia belanja bayar Astro tersebut dengan dia infak di masjid ni tak pernah sama. Baik dia jual malam ni, tuan-tuan. Astro dia tu jual. Nanti jenuh dia nak jawab depan Allah. Ni marah ni orang Astro malam ni tak boleh. Saya nak sebutnya, ni belum lagi tanya Unify, belum tanya lagi langganan internet dan sebagainya. Nak sebutnya gambaran, dia kena jawab depan Allah. Ini cara demikian dalam hidup itu. Rasulullah gambarkan yang ni, nak suruh bila kita boleh faham 3 konsep ini, 3 perkara ni, kita bergerak menuju ke bulan Ramadan dengan 3 matlamat ini. Minta dijauhkan dengan ke Allah, dimasukkan ke dalam syurga Allah. Macam mana cara? Salat. Jangan tinggal. Ramadan, bulan pesta untuk kita salat. Lalu Allah jadikan tarawih dalam bulan Ramadan. Setelah mana kita faham terhadap Isra wal Mi'raj dalam bulan Rejab, dalam bulan Sya'ban, Allah jadikan 2 program. Dalam bulan Sya'ban. Sekejap lagi masuk bulan Sya'ban, tuan-tuan kena buat 2 sambutan. Satu malam nisfu Sya'ban, satu lagi peristiwa pertukaran kiblat yang berlaku. Satu muka dalam juzuk yang kedua, surah Al-Baqarah itu, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Cerita tentang pertukaran kiblat. 2 peristiwa yang besar dalam bulan Sya'ban, kemudian 3 peristiwa yang besar dalam bulan Ramadan yang disebut dengan perang Badar, kemudian nuzulul Quran, dan yang ketiga yang disebut malam Lailatul Qadar. 3 program yang besar yang Allah jadikan dalam bulan Ramadan. Pertama dalam bulan Rejab, Isra Mi'raj, kemudian dalam bulan Sya'ban 2 program, kemudian dalam bulan Ramadan 3 program. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh faham konsep yang Allah jadikan ini? Mudah-mudahan malam ini menjadi malam kita berazam pada Allah. Kita di kalangan orang-orang yang mendapat syurga Allah.
InsyaAllah mudah-mudahan semuanya hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah. Dan mudah-mudahan Allah rahmati kita dan Allah berkati kita semua. Terima kasih di atas jemputan daripada pihak masjid dan kepada saya pada malam yang baik ini. Mudah-mudahan Allah jadikan semua yang hadir malam ini di kalangan ahli syurga Allah. Terima kasih pada semua yang telah menggerakkan program malam ni. Saya rasa cukup dah. Sejam lebih saya cakap. Tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Jadi mudah-mudahan malam yang baik ini Allah buka sikit cara kita berfikir. Nampak rupa-rupanya ada hikmah Allah jadikan peristiwa-peristiwa ini. Tuan-tuan datang lagi dari masjid-masjid, di kuliah-kuliah yang lain. Tuan-tuan dengar lagi cerita-cerita yang hebat dalam Isra' Mi'raj ini. Saya tak cerita detail satu-satu. Tapi kalau tuan-tuan boleh ikuti semua ni, tuan-tuan akan rasa hebat sangat jadi orang mukmin. Rasa syukur sangat menjadi orang yang soleh. Dan kita akan berlumba-lumba untuk mendapatkan ganjaran yang terhebat di sisi Allah, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tutup dengan kita baca doa. Mudah-mudahan doa kita diaminkan oleh para malaikat Allah. Sebelum kita baca doa ni tuan-tuan, kat luar nanti ada beberapa buah kitab yang saya karang. Ada dibuat luar nanti. Kitab ni persiapan menjelang kematian. Saya harap penduduk-penduduk kawasan ini semua bersiap untuk saat kita mati. Dekat nak mati nanti, tuan-tuan nak buat apa dia? Ramai orang kita buntu. Orang kita dia tak tahu nak baca apa. Bila tahu nampak dah malaikat datang, turun, nak buat apa dia? Nak buat macam mana masa kita dekat nak meninggal dunia? Ada beberapa doa yang diajar oleh Rasulullah. Saya salinkan dalam kitab ini pada muka surat 47. Tuan-tuan hafal doa ni. Rasulullah ajar pada Abu Hurairah. Kalau kalian baca doa ini, kalian lepas pada itu meninggal dunia. Masuk saja dalam kubur, masuk je dalam kubur, terus ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara doa yang diajar oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ajar pada sahabat-sahabat sampailah saya dapat waktu mana saya belajar di Universiti Al-Azhar Mesir. Tahun 99 saya balik tu. Kemudian saya dapat ijazah bacaan doa ini. Lalu saya salin balik dalam kitab ini. Tuan-tuan, kalau ada ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah yang hadir malam ni, buat kuliah di masjid-masjid yang kalian kuliah. Ataupun ajar di masyarakat kita. Tuan-tuan dapatkan kitab ni, tuan-tuan hadiah kepada orang-orang sakit. Bila kita ziarah orang sakit, bagi je kitab ni. Biar dia nampak susunan apa yang kena buat. Orang sakit, lebih baik kita bagi kitab ni lah. Daripada kita bagi durian, nangka, mempelam tu. Kita bagi kitab ni, dia faham lah. Maknanya mati dah tu senang cerita. Nak sebut tak tergamak sangat ni bagi. Jadi kita pun bagi hadiah-hadiah kitab macam ni. Saya karang ada lebih kurang 34 jenis kitab. 30 lebih tu kitab ada kat luar nantilah. Kerana saya bangunkan ma'had tahfiz. Saya bangunkan di belakang saya ni dah 14 tahun. Saya siapkan beberapa buah ma'had tahfiz. Ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz yang saya bangunkan di belakang saya. Saya buat di Shah Alam. Saya bangunkan juga di Jerantuk Pahang. Saya bangunkan juga di Kuala Terengganu. Saya bangunkan juga di Macang, Kelantan. Saya bangunkan juga di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi dekat jalan masuk ke Datai tu. Tuan-tuan tengok ada satu tanah. Saya bayar separuh. Sebanyak lebih kurang setengah juta ringgit. Kemudian tuan dia telah wakafkan separuh. Daripada harga nilai tanah tersebut. Saya bangunkan ma'had tahfiz. Sekarang saya buat masjid. Di Kuala Terengganu pun ada seorang hamba Allah. Dia wakafkan tanah pada saya seluas 8 ekar setengah tanah dia. Untuk saya buat sekolah tahfiz. Sekarang saya sedang bangunkan masjid. Daripada dana-dana beginilah. Saya dapat daripada jualan kitab-kitab begini. Saya tanggung anak-anak tahfiz, anak-anak yatim dan orang miskin menghafal Quran. Pelajar-pelajar ada lebih kurang 1000 lebih pelajar yang sedang menghafal Quran ini. Dah 14 tahun dah saya tanggung mereka ini sendiri. Kalau ada anak-anak yatim piatu ataupun anak yatim orang susah yang nak menghafal Quran, boleh je berhubung direct di sekolah saya. Datang je, kita tanggung mereka menghafal Quran. Kita nak tanggung mereka-mereka ini sendiri. Itu cara demikianlah. Dan saya tolong juga di selatan Thailand. Bila bapa mereka ditembak mati, saya ambil anak-anak yatim piatu yang menghafal Quran. Saya suruh mereka menghafal Quran. Asal pelajar ada lebih kurang 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 840 orang pelajar yang sedang menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya hantar dana pada mereka lebih kurang RM30,000, RM40,000 sebulan.
bagi membiayai mereka itu. Macam mana cara saya buat nak biayai mereka tu? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Ni madu ni. Madu ni mereka letak depan mereka, lebah tu hasilkan madu, mereka tapis balik dapat madu ni, mereka saring tersebut. Madu ni mereka letak depan mereka, anak-anak yatim piatu tu, malam-malam mereka bangun tahajud. Mereka sujud. Sujud selama 3 jam setiap pagi. Mereka berdoa pada Allah. Dan madu ni mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Saya galakkan jemaah-jemaah minum air madu. Bila nak berbuka puasa nanti, cuba buat air madu. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Rasulullah dia letak dalam kulit, lalu dia tanam dalam tanah. Itu air madu. Tapi zaman kita ni, kita boleh campur dengan air suam. Tuan-tuan masukkan dalam peti ais, dah sejuk dah air tersebut. Tuan-tuan hidang pada keluarga masing-masing. Nikmat Allah sajalah yang tahu. Sedapnya Allah jadikan demikian. Nikmatnya air madu ni sendiri. Kita dah biasa minum air Milo, air Nescafe, air kopi dan sebagainya. Jarang kita sebut tentang minum air madu. Minum, tuan-tuan. Banyak kelebihan. Termasuk saya dapatkan safran. Safran ni di antara herba yang termahal dalam dunia. Yang Rasulullah kata di antara bawan kepada bawan syurga ialah bawan safran. Saya dapatkan safran ni daripada Iran. Saya dapat daripada Khurasan, bumi Khurasan. Ada seorang syekh yang datang daripada Iran, dia datang mengajar di sekolah saya, di Shah Alam. Dia menghafal hadis banyak 4,800 hadis. Yang dihafal hadis tersebut, dia datang daripada kampung ini, kampung Khurasan, di bumi Iran. Orang Sunni kita. Saya sebut ada dia syekh, di kampung syekh, orang buat apa? Tanam safran, dia sebut. Tanam safran. Saya kata boleh dapat tak? Dia cuba dapatkan. Dan saya dapatkan safran ini, saya agih-agihkan dalam bentuk kotak macam ni. Tuan-tuan balik nanti masukkan dalam air je. Air ni kejap je, berubah. Selai 2 helai je. Masukkan, kemudian berubah jadi kuning, warna keemas-emasan. Tuan-tuan minum. Dia menjadikan neutral balik darah-darah yang mengalir ke badan kita. Penyakit-penyakit yang seringkali racun-racun yang masuk dalam badan kita dengan cara demikian. Dan beberapa produk yang lain lah. Tuan-tuan boleh dapat kat luar nanti lah, insyaAllah. Kalau tuan-tuan tak dapat yang lain pun, saya harap tuan-tuan pakai ambil pamphlet ni seorang satu. Nanti balik nanti dapatkan pamphlet ni, ada nombor akaun sekolah saya. Tuan-tuan pergi mana-mana bank, berdiri je depan mission bank tu, semayang sunat istikharah dulu senang kita. Nak infak tak infak, nak derma tak derma. Niat untuk arwah ayah, arwah mak, terutama dalam bulan Ramadan nanti. Ambil peluang untuk kita membekalkan diri kita untuk di akhirat nanti, insyaAllah. Saya sedang siapkan masjid ni, kalau tuan-tuan ada kelapangan, tuan-tuan pakat-pakat masukkan dalam akaun terus, insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam-malam Isra' dan Mi'raj ini, ya Allah, kami datang dan berkumpul di dalam rumah kamu, ya Allah. Menadah tangan mengharapkan keampunan dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa yang pernah kami lakukan sebelum daripada ini, ya Allah. Dalam keadaan kami sengaja dan kami tidak sengaja, ya Allah. Dalam keadaan kami tahu dan kami tidak tahu, ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa kami ini, ya Allah. Kerana kami hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami mendatangi rumah kamu tadi, ya Allah, kami datang dengan penyakit-penyakit yang banyak, ya Allah. Kami keluar, kami mengharapkan di saat mana kami keluar daripada rumah kamu ini, ya Allah, kamu sembuhkanlah penyakit yang kami deritai ini, ya Allah. Saat mana kami datang ke rumah kamu tadi, ya Allah, rumah tangga anak-anak kami seringkali berantakan, ya Allah. Kami tadahkan tangan doa pada kamu, ya Allah, agar kamu tenangkan rumah tangga itu, ya Allah. Kamu damaikanlah kekeluargaan itu, ya Allah. Kamu jadikan daripada mereka itu zuriat-zuriat yang saleh dan salihah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyaknya ujian dalam hidup kami ini, ya Allah. Tiada kata yang mampu kami lafazkan, ya Allah. Tiada lafaz yang mampu kami sebut dan kami ulangkan pada kamu, ya Allah.
Kamulah yang mengetahui setiap ujian-ujian yang kami lalui ini, ya Allah. Kamu angkatkanlah segala ujian-ujian ini, ya Allah. Sebagaimana kamu telah mengangkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj itu, menjadikan kedamaian kepada hati-hati Rasulullah dan para sahabat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah. Bantulah kami dalam kami menjaga salat, ya Allah. Kerana hati kami ini seringkali berlari-lari, ya Allah, mengejar dunia yang tidak berketahuan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan bantulah kami untuk menjadi hamba kamu yang khusyuk, ya Allah. Hamba kamu yang sentiasa merapatkan diri pada kamu, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Jadikan rumah tangga kami ini, ya Allah, rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ya Allah. Penuh dengan ketenangan, ya Allah. Anak-anak kami membesar dengan penuh kesalehan dan kesalehan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu terhadap apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada apa yang pernah diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan izinkan nafas kami di nafas terakhir yang keluar daripada bibir kami hanya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir-akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu, ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat mana mula dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air menjis badan kami itu, ya Allah. Di saat mana mula dikafankan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami, ya Allah. Lebih putih daripada kain kafan yang balut jasad kami itu, ya Allah. Ya Allah, di saat mana kami mula disolatkan nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh, ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, ya Allah. Yang akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah. Yang akan membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Dikala mana kami mula diturunkan jenazah kami ke dalam kubur nanti, ya Allah. Kamu jadikanlah kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Kamu wangikanlah kubur kami, ya Allah. Kamu lapangkanlah kubur kami, ya Allah. Kamu jadikanlah malam pertama kami di barzah nanti, ya Allah, malam yang terindah dalam hidup kami, ya Allah. Kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, arwah datuk nenek moyang kami, arwah-arwah pasangan hidup kami, arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin, ya Allah. Saat yang menghampiri Ramadan ini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Merindui saat-saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu, ya Allah. Rindu saat pelukan yang hangat itu, ya Allah. Rindu saat kami menekapkan pada pipi kami di dada arwah ayah kami, ya Allah. Rindu saat kami mengaminkan doa-doa mereka itu, ya Allah. Rindu saat kami berbuka puasa dengan mereka dahulu, ya Allah. Rindu saat kami membaca dan baca ayat-ayat kamu di hadapan mereka dahulu, ya Allah. Rindu saat mereka menghantar kami di pengajian-pengajian dahulu, ya Allah. Rindu saat kami pulang dan memeluk tu badan yang indah itu, ya Allah. Rindu, ya Allah. Rindu, ya Allah. Kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada saat-saat indah dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan itu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah doa kami ini, ya Allah, di antara doa-doa anak yang saleh, ya Allah. Doa yang melapangkan kubur mereka itu, ya Allah. Doa yang membahagiakan mereka, ya Allah. Doa yang mengangkat kedudukan mereka di sisi kamu, ya Allah. Doa menjadikan pintu-pintu syurga terbuka luas untuk kami dan mereka, ya Allah. Doa kami ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Sewaktu-waktu dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah.
Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah membentak-bentak kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami bercakap kasar di hadapan kami kini pula, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan hati kami menjadi sekeras batu, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan suara-suara azan itu tidak kedengaran lagi di dada kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan tidur kami menjadi lena yang panjang, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, kami diuji dan diuji dengan ujian-ujian yang seberat ini, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini, ya Allah, sejahat mana pun kami ini, ya Allah, sejijik mana pun kami dengan dosa-dosa kami ini, ya Allah, segunung mana pun kesilapan yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Ada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali kepada kamu lah, yang maha mendengar setiap rintihan doa-doa hamba-Mu ini, ya Allah. Panjangkanlah umur kami, ya Allah, sehingga kami berjaya masuki Ramadan pada masa-masa yang mendatang nanti, ya Allah. Panjangkanlah hidup kami ini, ya Allah. Doa umur kami dalam keredaan kamu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.